الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر. Jadi hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat lagi kita sama-sama berkumpul pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan atas majlis kita pada malam ini. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kita di dalam kitab Perisai Muslim, iaitu satu kitab yang membicarakan tentang beberapa adab ataupun bukan saja yang berkaitan dengan zikir ataupun bacaan doa. Begitu juga satu kitab yang mendedahkan ataupun memberikan kita manfaat berkenaan dengan adab-adab untuk kita berinteraksi dalam kehidupan seharian. Jadi dalam kuliah yang lepas kita telah selesai berkenaan dengan bab bagaimana bab berkenaan dengan salam dan kelebihan, begitu juga anjuran serta galakan dalam agama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menyebarkan salam. Sama ada salam itu diucapkan kepada orang Islam yang kita kenal ataupun tidak. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi perbahasan, iaitu doa ketika mendengar salakan anjing pada waktu malam. Orang Melayu ni bila sebut anjing dia anti sikit. Tapi sebenarnya dia ada di dalam hadis yang menyebut bagaimana kita nak berinteraksi apabila kita mendengar salakan anjing pada waktu malam. Kat rumah tuan-tuan ada bunyi anjing tak? Jarang-jarang. Bila dengar pada waktu malam, tuan-tuan sebut apa? Kutuk anjing, orang nak tidur pun susah. Walaupun anjing ni adalah satu makhluk Allah Azza wa Jalla, cuma Allah Ta'ala ciptakan anjing, dia bukan nak menyusahkan kita, tetapi ia anggap dia sebahagian daripada ujian Allah terhadap kita. Kita ada hukum hakam bila berinteraksi dengannya. Bahkan bila kita sebut anjing ini, dia bukan dalam semua keadaan dia buruk. Maknanya kita tak boleh nak berurusan dengan dia dalam semua keadaan. Tak, salah. Ulama bahas. Bahkan kalau kita tengok dalam fiqh Syafi'i sendiri pun yang membenarkan untuk anjing ini dijadikan sebagai haiwan buruan. Bahkan boleh di apa nama, bila seorang meninggal, harta dia tu dalam bentuk anjing yang dilatih ini boleh dijadikan sebagai harta pusaka kerana dia mempunyai nilai. Boleh dipusakakan. Maknanya ada perkara-perkara yang kita boleh berinteraksi dengan anjing. Jadi kita jangan anggap anjing ni bila tengok anjing mesti kena langgar. Tak, tuan-tuan. Salah. Kalau dia jatuh longkang, kalau kita tolong dia dapat pahala. Bahkan kalau kita tuan-tuan perasan hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari sebut tentang bagaimana seorang perempuan pelacur yang bagi minum anjing minum, bagi bantuan anjing yang kehausan minum. Dia tu sendiri pelacur, tapi dengan sebab kebaikan dia, Allah Ta'ala ambil kira kebaikan yang dia buat kepada haiwan. Satu haiwan, satu lagi anjing.
Sehingga Allah Ta'ala ambil kira, Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia. Akhir sekali dia mati masuk syurga. Tuhan bagi syurga. Apatah lagi sesama manusia. Apatah lagi sesama manusia boleh sangat-sangat untuk kita tuntut. Walaupun ada perbincangan yang panjang di kalangan para ulama berkenaan dengan keharasan untuk bela anjing. Bela untuk dijadikan dia sebagai bantu kita untuk manfaat kepada kita, tak apa. Macam contoh dalam kitab-kitab klasik yang lama disebut digunakan untuk berburu. Dalam konteks hari ini sebahagian daripada pihak keselamatan, macam contoh polis, mereka menggunakan anjing yang dilatih untuk untuk mengesan kes-kes jenayah yang melibatkan perlu kepada kepakaran anjing untuk kesan di mana. Benda tu tak salah, diharuskan. Sama juga dalam konteks tuan-tuan di Perlis ni hak duk tanam harum manis ni, dah habis dah satu musim ni nak main balik. Kadang-kadang nak tanam tu tak susah, nak jaga orang hak tolong kutip buah kita, hak tu susah. Kita tak suruh kutip pun dia kutip, dia pergi ambil. Kita duk gantung, duk balut, cukup masa kita pergi tengok ada kertas saja, buah tak ada. Nak suruh orang jaga boleh, dia duk jaga tan ni, kawan tu pergi kutip sana. Dan orang kadang-kadang dia lena. Orang jaga siang hari, dia pergi malam. Jadi nak tak nak sebahagian dia bela anjing sekitar dengan kebun dia. Anjing pun bila orang nak buat, boleh juga dia buat macam mana. Dia buat macam mana sekalipun, janji dia boleh ambil buah yang dia nak tadi. Mana harus, jangan kita dia ni tanam harum manis, bela anjing, tak mau beli aku, tak ada kaitan harum manis dengan anjing, tak ada kaitan. Pada waktu tu diharuskan. Tapi kalau kita nak bela, nak jadikan sebagai peliharaan macam kita bela kucing tu, tak boleh. Baik, kita sambung. Bagaimana tajuk kita sambung kepada tajuk kita tadi, ialah berkenaan dengan doa ketika mendengar kokokan ayam. Anjing ke ayam? Anjing dulu kan? Dalam buku tu dia anjing dulu, ayam dulu. Tak apalah, kita ayam dulu sebenarnya. Tak apa, kita baca sekali, kita baca yang ayam. Okey, baik. Doa ketika mendengar salakan anjing pada waktu malam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum nubahal kilabi wa nahiqal hamiri bil laili fata'awwadhu minhunna fa innahunna yarawna ma la tarawun." Sebagaimana yang ada pada buku tuan-tuan tu, maksud dia apabila kamu mendengar salakan anjing, apabila kamu mendengar salakan anjing. Dan hadis yang kita baca tadi dia sebut dua sekali, iaitu bunyi himar, rengekkan himar, suara himar. Maka pohonlah perlindungan dengan Allah daripadanya, kerana sesungguhnya ia telah melihat sesuatu yang kamu tidak lihat. Dia telah melihat sesuatu yang kita tak nampak lihat. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dengan Allah daripada sebarang keburukan. Sama ada tuan-tuan nak minta dalam bahasa Melayu pun boleh, ataupun tuan-tuan nak minta dalam bahasa Arab pun boleh. Sebagai contoh, tuan-tuan boleh baca
sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan kepada kita nak minta perlindungan daripada segala bentuk keburukan di dalam zikir pagi dan petang. Tuan-tuan baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Dan kita dah baca itu. Ya Allah, aku memohon kepadamu perlindungan. A'udzu bikalimat, ya Allah, aku memohon perlindungan denganmu bikalimat, dengan kalimah-kalimah, yakni dengan nama-nama Allah, asma'ullahul husna, min syarri ma khalaq, daripada sebarang makhluk yang jahat, kejahatan, daripada sebarang kejahatan daripada makhluk, sama ada daripada manusia ataupun daripada jin, syaitan dan seumpamanya. Ya. Jadi bila dengar salakan anjing, doa kepada Allah, minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang keburukan. Nah, itu interaksi bila kita dengar sahutan anjing. Kemudian hadis yang sebelum tu itu doa ketika mendengar kokokan ayam jantan. Ayam jantan berkokok, ayam tina tak berkokok kan. Dan laungan keldai atau berbunyi keldai. Tuan-tuan kenal keldai? Kat Malaysia ni ada keldai. Ada kan, orang Belah. Bahasa mudah kita panggil, orang budak-budak dia sebut donkey. Dan kecil daripada kuda, rupa nak macam kuda. Tapi dia telinga dia panjang sikit. Quran tentang keldai ni, sekejap lagi kita kongsi, ada beberapa contoh yang tak baik, yang mana Allah Azza wa Jalla menjadikan keldai ni sebagai satu contoh yang tak baik untuk peringatan kepada manusia. Sekejap lagi kita tengok. Okey. Pertama sekali kita tengok apakah reaksi kita apabila kita mendengar kokokan ayam. Bunyi ayam berkokok. Biasanya ayam kokok ni waktu-waktu nak subuh kan. Lah ni ada bunyi lagi, tempat saya tak bunyi. Sebab tak ada orang bela ayam. Sebab tempat saya duduk dalam kuartus kerajaan, dia tak boleh bela ayam. Salah. Dia salah. Walaupun ada hak bela, tapi diperintahkan supaya jangan bela. Sebab dia banyak menyusahkan orang sekeliling. Kalau bela di kawasan kampung tak ada masalah. Hak ni di kawasan kuartus kerajaan ni tak boleh. Okey. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum siyahad dika fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at malaka. Wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awwadhu billahi minasy syaitan fa innahu ra'a syaitan." Okey. Yang bermaksud apabila kamu mendengar kokokan ayam. Ad-dikah kata jamak bagi perkataan diko. Diko ni ayam merujuk kepada ayam jantan. Dikah perkataan jamak bagi diko. Maka pohonlah rahmat daripada Allah, kerana sesungguhnya ia melihat malaikat. Maksud kita bila kita dengar ayam berkokok, kita doa, minta kelebihan, kebaikan kepada Allah. Kerana apa? Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayam yang berkokok itu kerana dia nampak malaikat. Dan dianjurkan untuk memohon doa ketika itu kerana nak mengambil keberkatan. Di sebalik kehadiran malaikat, kita doa, malaikat aminkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan permintaan kita. Selain daripada waktu malam, sebagaimana yang kita telah bahas dalam kuliah sebelum ni, waktu malam ada waktu 1/3 akhir malam, yang kata Nabi SAW, doa yang sangat mustajab. Allah Azza wa Jalla sendiri turun ke langit dunia, melihat di kalangan hamba-Nya. Siapa nak minta ampun, aku nak ampun.
Siapa nak doa, aku nak mustajab. Siapa nak minta sesuatu, aku nak bagi. Pada masa sama, kalau ada ayam yang berkokok, kita minta juga. Kerana apa? Kerana ayam itu menyaksikan kehadiran malaikat. Mudah-mudahan bila kita berdoa, sesuatu kelebihan, sesuatu kebaikan kepada Allah, dia turut diaminkan oleh malaikat yang turut berada di situ. Maka menjadi satu anjuran sunnah, bila dengan ayam berkokok, kita doa. Jangan kita doa sekadar kita dengar untuk kita lah. Jangan kutuk dia, orang nak tidur pun payah. Sedangkan dia kejut kita tu. Dia kejut kita untuk kita doa. Dan yang kedua, wa iza sami'tun nahiqal himar. Dan apabila kamu mendengar suara himar, keldai, Nabi kata apa? Pohonlah perlindungan dengan Allah daripada syaitan. Kerana apa? Fa innahu ra'a syaitan. Kerana himar ni dia boleh nampak syaitan, kata Nabi. Dengar suara himar, sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan. Dalam ramai-ramai ni ada seorang belah himar, ada. Tak ada kan? Kok nanti ke depan nanti kita jumpa, mungkin kat sini kita tak jumpa, mana tahu kita pergi mana-mana tempat, kita ada rasa duduk lama di sini, belum tentu kita mati dah ni. Wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Tak ada seorang pun, kata Allah, di bumi mana yang dia akan mati. Kita boleh rancang. Kita boleh rancang nak mati tempat kita lahir, walaupun kita kerja di tempat bukan tempat kita lahir. Rancang nak habis pencen, nak buat rumah ni, nak duduk dah ni, nak mati dah ni. Boleh rancang. Kadang-kadang orang tu duduk situ, tak pernah keluar pergi mana-mana. Sehinggalah satu hari ditakdirkan dia terpaksa pergi ke suatu tempat, Allah Ta'ala akan mencipta sebab. Pergi, mati di tempat dia pergi. Sebab tu mati ni kena sentiasa bersedia. Kena sentiasa bersedia. Dan kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ada menyebut tentang himar. Allah Ta'ala memberi perumpamaan yang tak bagus tentang himar ni. Sebagai contoh, di dalam surah Al-Jum'ah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuat sejuk tuan-tuan malam ni. Pagi tadi, petang tadi hujan, aircon pun kuat. Dia ketak sikit. Baik, apa nama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila dia nak dia nak buat satu perumpamaan tentang sikap yang buruk yang dilakukan oleh ahli kitab daripada Yahudi dan Nasrani, Allah SWT mengumpamakan dengan dia seperti keldai. Dalam surah Al-Jumu'ah, Allah SWT menyebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina hummilut tawrat summa lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina ulaika wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah Ta'ala membuat perumpamaan orang-orang yang memikul, diberikan kitab Taurat. Orang Yahudi, Allah Ta'ala bagi satu kitab, nama kitab Taurat kepada mereka. Summa lam yahmiluha, kemudian dia tidak beramal dengan kitab Taurat. Tuhan bagi kitab dia saja, dia berbangga dengan kitab tersebut. Dia ada, Tuhan telah turunkan kitab kepada kami. Tapi Allah Ta'ala sebut lam yahmiluha, mereka tidak beramal dengan isi pengajaran di dalam kitab Taurat.
Bahkan sebahagiannya mentakwilkan ayat-ayat Tuhan di dalam kitab tersebut mengikut selera masing-masing. Allah Ta'ala sikap orang Yahudi memang macam tu. Walaupun Allah Ta'ala turunkan kitab kepada mereka, tapi mereka tidak cuba nak memahami Taurat. Bahkan mentakwilkan kitab-kitab Taurat, pengajaran apa yang ada di dalam Taurat mengikut nafsu mereka masing-masing. Allah Ta'ala mengumpamakan sifat mereka ini seperti kamasalil himar, seperti keldai yahmilu asfara, yang memikul bebanan yang banyak. Keldai ni, antara tugas keldai, dia sebagai satu haiwan untuk digunakan untuk angkat barang. Keldai kita letak apa atas belakang dia pun dia akan pikul bawa. Walaupun kita letak ni buku-buku yang sangat memberi manfaat, letak banyak, tapi dia duk bawa lagu tu. Tapi kalau tanya dia baca tak, faham tak, nak beramal jauh sekali. Dan itulah perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi contoh sikap tentang tabiat ataupun orang Yahudi ni, sebenarnya dia turut terpakai kepada orang Islam kita. Tuhan bagi Quran, tapi sebahagian baca, tapi baca tak cuba nak faham, atau faham pergi takwil ayat Quran sehingga lari daripada maknanya asal. Kemudian Allah SWT sebut bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Itulah seburuk-buruk perumpamaan kepada orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah, bimbingan kepada orang-orang yang zalim. Kalaulah orang Yahudi Allah Ta'ala buat perumpamaan yang macam tu, kita orang Islam bila buat sedemikian rupa terhadap Al-Quran, sama lah. Sama benda. Perbuatan tu adalah sama. Dipanggil sebagai zalim. Baik. Bahkan kalau kita tengok di dalam Al-Quran, kutukan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang Yahudi yang telah mendustakan ayat-ayat Allah, Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala mengumpamakan mereka ni seperti al-an'am. Bukan kata himar. Al-an'am ni ialah haiwan yang berkaki empat. Maksudnya haiwan ini ialah dia otak ada tapi akal tak ada. Dia tak boleh nak berfikir, nak memilih, nak memilih kebaikan. Allah Ta'ala sebut sebagai nak mengutuk orang-orang ahli kitab yang mendustakan ayat-ayat Allah ini. Allah Ta'ala menyebut ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka itu ibarat seperti haiwan ternakan. Bal hum adallu, bahkan lebih sesat daripada itu. Walaupun kita nampak ayat ini khusus untuk mengutuk orang Yahudi yang telah mendustakan, mentakwilkan ayat-ayat Allah dengan takwilan mengikut hawa nafsu, dan ia juga terpakai untuk kita. Baca Quran betul dah, tapi baca faham tak sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, yang dipahami oleh golongan salafus salih, dan dipahami oleh para ulama tafsir. Dia ada satu kefahaman yang baru dia faham macam tu, tanpa merujuk kepada kefahaman para ulama tafsir. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu contoh cerita tentang himar ataupun kelda yang Allah Ta'ala buat perumpamaan. Satu lagi contoh Allah Ta'ala sebut juga di dalam surah Luqman. Para ulama ketika dia ni ayat yang kita baca tadi, kenapa diumpamakan seperti himar? Kerana nak menunjukkan tentang kebodohan, tentang sikap himar yang bodoh. Ayat yang kedua yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian pada malam ini ialah di dalam surah Luqman, di mana Allah SWT menyebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral
Inna ankaral aswati la sautil hamir. Yang bermaksud dan bersederhanalah di dalam langkahmu. Dan yakni semasa berjalan, dan rendahkanlah suaramu. Yakni terutama apabila kita berkomunikasi dengan orang sekeliling kita. Inna ankaral aswati la sautil hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara keldai. Para ulama tafsir, pasal apa Allah Ta'ala mengumpamakan suara keldai dengan suara yang buruk? Kerana antara salah satu daripada sifat keldai, mereka mengatakan bahawa dia akan cakap dengan, dia akan memekik, dia keluar suara dengan suara yang kuat. Dalam konteks kita pada hari ni, hak jenis suka cakap kuat ni, bukan pada tempat dia. Hak jenis suka tengking orang, hak jenis suka, mana kalau nak cakap kuat tu bukan satu keperluan, tapi dia jenis macam tu. Ayat ni tuan-tuan diambil daripada mana? Ini adalah sebahagian daripada isi pengajaran ataupun wasiat, tunjuk ajar Luqman dalam surah Luqman kepada anak dia. Dalam Quran ada surah Luqman. Antara perkara yang disebutkan di dalam surah ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tentang bagaimana nasihat Luqman kepada anak dia. Kadang-kadang kita bila baca Quran, nak faham Quran ni, Quran kadang-kadang bila dia sebut tentang satu perkara, dia tak detailkan. Macam contoh surah Luqman. Dalam Quran sebut tentang Luqman, wa iz qala Luqmanu li ibnihi. Apabila Luqman berkata, beri nasihat, tunjuk ajar, didik anak dia, Quran sebut Luqman. Apa yang lebih penting bukan Luqman tu, apa hak dia nak sebutkan. Walaupun khilaf di kalangan para ulama, hak kata Luqman ni Nabi, ada yang kata Luqman ni anak soleh, tapi Quran tak detailkan tentang Luqman. Maksudnya apa? Luqman tu bukan isu utama. Isu utama apa benda yang dia nak sampaikan. Kadang-kadang sebahagian kita ni, benda yang Quran tak tekan, hak tu dia nak pergi cari. Dia pergi cari tentang Luqman. Luqman ni orang macam mana, duduk di negara mana, zaman bila, dia ni orang kulit putih, kulit hitam. Sebab apa? Luqman tu bagi kita, siapa pun dia, tak penting. Tapi apa yang dia sampaikan kepada, apa yang dia ajarkan kepada anak dia, hak tu yang perlu kita ambil iktibar. Sama jugalah tuan-tuan dalam bab lain, bukan saja Luqman saja. Tak salah kalau kita nak pergi kaji, tetapi itu bukan poin utama. Macam contoh dalam Quran sebut cerita tentang bagaimana Allah Ta'ala binasakan kaum Nabi Nuh alaihi salam, dengan Allah Ta'ala bagi banjir besar sehingga tenggelam dunia. Cerita itu diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran supaya ambil pengajaran. Tapi kita pergi cari pokok kayu jenis apa yang Nabi Nuh ni buat kapal. Dia pergi cari. Dia pergi cari benda yang Quran yang tak tekankan. Dalam Quran juga sebut tentang apa tuan-tuan? Nabi Musa alaihissalam. Antara cerita yang banyak dalam Quran ada kisah Nabi Musa yang ada dalam pelbagai surah. Antara mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa adalah tongkat. Kisah Nabi Musa kita tak cari gali ambil pengajaran, kita tu pergi cari apa? Tongkat Nabi Musa ni dia buat daripada pokok apa? Kami nak cari jenis pokok. Akhir sekali orang jadikan perkara tersebut sebagai satu perkara yang mengajak manusia nak bawa khurafat. Tak ada. Tuan-tuan faham maksud saya? Maksudnya kadang-kadang bila kita baca Quran, kita kena objektif. Kita kena tahu apa sebenarnya Quran nak cerita, yang
sepatutnya kita ambil pengajaran. Benda yang Quran tak cerita secara detail, mungkin di situ kalau ada pengajaran ataupun ada manfaat, dia tak banyak. Bahkan hak lain itu ada manfaat yang lebih besar. Jadi dia habiskan cari masa dia bukan nak faham Quran, nak beramal dengan Quran, pergi cari pokok apa, dibuat daripada apa, ambil pula, jual pula, dapat duit. Maksudnya apa? Kita lari daripada fokus yang sebenar. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita nak sebut sikit tentang apa yang dipesan oleh Luqman kepada anaknya. Ialah yang pertama sekali, pendidikan yang pertama sekali yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya, ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ini pertama sekali dia memberi peringatan, wahai anakku, jangan syirik kepada Allah. Hak tu hak pertama sekali. Itu apa dia tuan? Soal akidah. Kerana apa? Inna syirka la zulmun azim. Kerana kesyirikan itu merupakan satu kezaliman, yang kezaliman terhadap Allah yang sangat besar. Jadi Luqman ni dia ajar akidah dulu kepada anak dia. Yang kedua dia pesan apa? Wa wasainal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahdan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayya waliwalidayka ilayyal masir. Iaitu dia pesan kepada anak dia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan dalam ayat ni dia sebut sebab supaya kita ambil, berfikir dan mengambil kira jasa ibu dan bapa. Yang ketiga, dia ajar juga bagaimana apabila ibu dan bapa ini perlu kita hormat dia, buat kebaikan kepada dia. Bahkan Quran sebut supaya berinteraksi dengan bahasa yang mulia. Bukan kata bahasa yang baik, bahkan bahasa yang mulia. Maksudnya lebih baik daripada baik. Sehinggalah sampai satu tahap Luqman kata, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Yang bermaksud sekiranya mereka berdua, ibu dan bapa kita, terutamanya sama ada yang muslim ataupun yang tidak muslim, status ibu bapa tu sebagai ibu bapa dia tak berubah. Sebahagian orang dia masuk Islam, mak ayah dia masih lagi tak masuk Islam, dia ada hak menghormati. Ibu bapa ada hak dia sebagai anak, dan ibu bapa sebagai ibu dan bapa dia ada hak. Sehingga kata Luqman, sekiranya mereka berdua, yakni ibu dan bapa, mendesak, suruh untuk buat satu yang mensyirikkan Allah, fala tuti'huma, jangan taatlah. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufah, dan bersahabatlah dengan mereka di dunia ini dengan cara yang baik. Kemudian yang disebutkan oleh Luqman, yang dipesankan oleh Luqman kepada anaknya dia, ialah ya bunayya innaha intakum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati wal aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Hak ni pun walaupun Quran ni cerita tentang nasihat Luqman, tapi sebenarnya secara tak langsung dia nasihatkan untuk kita sendiri dah. Bukan kata khusus untuk Luqman, untuk anak dia saja, dan untuk semua anak orang beriman. Ini juga penting, yang berkaitan dengan secara langsung dalam hidup kita. Ya bunayya, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya jika ada sesuatu perkara yang baik ataupun yang buruk sekalipun, walaupun kebaikan ataupun keburukan itu sebesar biji sawi, maksudnya apa? Walaupun nak sikit kebaikan dia, tapi Luqman kata apa? Walaupun kebaikan itu ataupun keburukan itu disembunyikan, sama ada di dalam batu besar, di langit ataupun di bumi,
sudah tentu dia akan dibawa oleh Allah juga. Allah Ta'ala tahu juga. Kita manusia je yang tak tahu. Allah Ta'ala sama ada keburukan ataupun kebaikan yang seorang manusia lakukan, di sisi Allah Ta'ala tahu. Sehinggalah kita, maksudnya kecilnya kebaikan atau keburukan itu kalau disembunyikan. Yang pertama kecil, yang kedua kalaulah disembunyikan, maksudnya kita cuba simpan. Kita simpan macam mana, sembunyi macam mana, tapi di sisi Allah, Allah Ta'ala tahu juga. Kemudian Luqman sebut lagi, ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf, dirikanlah sembahyang, suruhlah berbuat kebaikan dan laranglah daripada melakukan perkara yang mungkar. Kemudian seterusnya, wasbir ala ma asabak, dan sabarlah di atas perkara yang musibah, sesuatu musibah yang menimpa kamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu adalah daripada perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat untuk melakukannya. Wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia. Kadang-kadang kita tengok orang sombong yang sombong, yang ada kelebihan tertentu, bila dia nak pelekeh orang, dia cakap pun tak tengok muka. Cakap pun tak tengok muka. Tapi Luqman ajar kepada anak dia, wala tusa'id khaddaka linnas, jangan paling muka kerana kesombongan, kita pandang rendah kepada orang lain. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di bumi ini dengan lagak yang sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada setiap orang yang sombong, takabur, lagi membanggakan diri. Kemudian sambunglah kepada ayat yang kita baca tadi yang berkaitan dengan himar. Waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir, dan bersederhanalah langkahmu semasa berjalan, juga rendahkanlah suaramu semasa berkata-kata, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Jadi keldai ini juga famous juga. Tapi famous dengan sesuatu yang tak bagus. Setengah orang tu dia faham, dia salah faham apa yang disebut dalam Quran. Dia kata semua bagus. Ni pasal apa nama anak pelik, orang tak bagi nama. Perkataan ni ada dalam Quran. Dia kata, syaitan ada sebut perkataan dalam Quran. Betul tak? Perkataan syaitan kan banyak. Perkataan Allah Ta'ala guna, syaitan, iblis ada dalam Quran. Maksudnya apa? Kalau kita, alasan tu bukan hujah. Alasan tu bukan hujah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okey, kita tengok tajuk yang seterusnya. Ni tajuk ni kadang-kadang kalau kita berlaku secara langsung dalam hidup kita, iaitu doa ataupun ucapan yang perlu kita baca ataupun yang kita sebut apabila memuji seseorang muslim. Kita puji orang dalam hidup kita ni, mesti ada kita puji orang, sama ada kita puji orang ataupun orang puji kita. Dan kedua-dua perkara ni berlaku dalam hidup. Ada hari kita puji orang dan ada hari-hari tertentu orang puji kita. Tapi maksudnya nak puji orang nak puji kita ataupun kita puji orang, secara umumnya tak salah. Tapi di dalam bab memuji orang ataupun orang nak puji kita ni, Islam dia bagi garis panduan. Supaya apa? Supaya bila terlampau kita puji dia, menyebabkan pujian kita terhadap orang yang dipuji tadi merosakkan diri dia. Begitu juga apabila kita nak
apabila kita dipuji. Apabila kita dipuji, kita bimbang. Bila melampau, apa yang dipuji terhadap diri kita kadang-kadang tak benar. Tak benar. Sehingga orang salah sangka kepada diri kita. Maka oleh yang demikian, menyadari tentang pentingnya adab-adab ataupun tata cara apabila kita nak memuji orang ataupun orang nak memuji kita, maka Nabi SAW tunjukkan contoh kepada kita. Puji hukum asalnya harus, tetapi ada tata cara, ada adabnya agar perbuatan tersebut dia tidak melampau dan membinasakan kita. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Doa untuk orang yang engkau caci. Ini dalam bab doa untuk orang yang kita caci. Nabi SAW bersabda, Allahumma fa ayyuma mu'minin sababtuhu faj'al dzalika lahu qurbah ilaika yaumal qiyamah. Yang bermaksud, ya Allah, sesiapa sahaja daripada kalangan orang mukmin yang pernah aku caci, maka jadikanlah ia sebagai satu amalan yang mendekatkan dirinya kepadamu pada hari kiamat. Kadang-kadang kalau kita tengok kepada maksud hadis ni, sebagaimana yang disebutkan Al-Qadhi Iyad rahimahullah, kadang-kadang kita ni tersalah. Kita tersalah caci orang, sebut perkataan-perkataan yang tak betul tentang orang. Apabila kita menyedari tentang perbuatan kita tadi salah, kita doa seperti tadi. Yang bermaksud apa? Ya Allah, ya Allah. Yang bermaksud kita doakan supaya cacian yang kita doa kepada Allah, cacian yang kita tersilap letakkan kepada seseorang Muslim itu dijadikan sebab untuk Allah, dia dekatkan diri dengan Allah, sama ada Allah Ta'ala bagi pahala kepada dia ataupun Allah Ta'ala ampun dosa dia. Sebab kita kadang-kadang ni, ramai kita ni buat dulu baru menyesal, baru fikir. Sama ada kita nak cakap ataupun kita nak sebut ni, type dalam Facebook ni, buat, rasa macam salah, baru badan tertelajak. Sepatutnya kita fikir dulu baru buat. Kadang-kadang kita terima satu berita, kita pun tak pasti betul ataupun tidak berita, kita laju di komen, cakap macam-macam. Kadang-kadang daripada komen kita itu memberi motivasi kepada orang lain untuk komen dengan komen yang sama macam kita. Bahkan kalau kita tengok dalam sebuah hadis ni, kalau kita nak bahas pada malam ni, dia panjang sih, cuma kita sebut tentang secara ringkas tentang Nabi SAW tanya sahabat tentang siapa orang muflis di akhirat kelak. Siapa orang muflis? Semua orang tak mahu muflis. Kemudian ada sahabat jawab, orang muflis ni ya Rasulullah, orang yang tak ada makanan, orang yang tak ada harta, yang tak ada duit, la dinar wala ta'am. Betul lah, zahir nampak macam tu lah. Tetapi Nabi SAW kata di akhirat kelak, orang yang muflis ni ialah orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla, yang membawa bekalan pahala kebaikan, amalan yang dia buat, pahala solat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala tolong orang, macam-macam. Tapi masa hidup dia banyak zalim orang. Dia zalim orang tu, zalim orang ni, ambil harta orang tu, ambil harta orang ni, khianati hak orang tu, orang ni. Akhir sekali Nabi SAW sebut, sehingga pahala yang dia bawa tu semua habis kerana terpaksa diberikan kepada orang yang dizalim di dunia. Sampai satu tahap muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akhir sekali bila dah tak ada kebaikan, Allah Ta'ala ambil dosa yang orang zalim, yang dia zalimi di dunia, letak pada dia. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ngajar daripada hadis yang kita sebutkan tadi ialah bila kita nak bertindak, terutamanya melibatkan kezaliman ataupun hak orang lain, perlu berhati-hati. Fikir dulu sebelum bertindak. Fikir dulu sebelum bertindak. Sebab itulah antara salah satu daripada sebab bila kita nak bertaubat, bila melibat kesalahan kita dengan manusia, tak cukup kita dengan Tuhan,
bahkan kita perlu selesaikan dengan orang yang kita zalimi, barulah taubat kita diterima oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita tak terjadi, kita tak termasuk di kalangan orang muflis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah kita akan berhenti sampai sini. Dan dalam kuliah akan datang kita akan sebut tentang adat-adat ataupun peraturan bagaimana nak memuji dan dipuji, apabila terpaksa memuji orang ataupun bila kita dipuji. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita pada majlis pada malam ini. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.